hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Di balik waktu aku mencari diriku yang hilang di dasar hati. Semakin sunyi, semakin jauh, lemasnya diri di belenggu. Bisakah aku menemukanmu? Mati hati, mati jiwa, ku rasa tanpamu. Separuh nyawaku tak berdaya, ku lumpuh tanpamu. Saat ini aku sembunyi dalam ruang sepi. Hatiku jangan kau kunci, ku mohon darimu kasih. Oh, lemasnya diri di belenggu. Bisakah aku menemukanmu? Mati hati, mati jiwa, ku rasa tanpamu. Separuh nyawaku tak berdaya, ku lumpuh tanpamu. Kembalikan cinta, kembalikan rasa, kembalikan semua, kembalikan semua. Tanpamu separuh nyawaku tak berdaya, ku lumpuh tanpamu. Mati hati, mati jiwa, ku rasa tanpamu. Separuh nyawaku tak berdaya, ku lumpuh tanpamu. Di setiap waktu aku mencari siapa diri ini. Itu dia tadi pembuka tirai wanita hari ini, persembahan daripada Ezat Lazim dengan lagunya Hati Mati. Dan jika anda ingin mengetahui apa perkembangan terkini daripada Ezat, kita akan bersama dengannya di hujung rancangan nanti. Baiklah, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya, Irin Putri Azmi dan juga Rina dalam wanita hari ini. Pada hari ini siaran 13 Julai 2015 hari Isnin. Dan beberapa hari saja lagi kita nak sambut raya ya Rina. Dan saya pasti ramai yang mungkin dah lengkap dengan baju raya mereka. Dah lengkap dah lengkap maksud saya dah siap semua baju raya mereka, tapi mungkin ada yang mungkin masih lagi mencari-cari, ada masa lagi 3 hari lagi untuk mencari.
kalau boleh saya nak kongsikan sikit Ina, masa saya pun kelang kabut juga nak cari baju raya ni. Daripada minggu lepas saya dengar Irin kelang Memang kabut. kelang kabut, tapi akhirnya saya dapat dah juga. Tapi masa nak mencari itu memang terambang mata, nak tengok banyak sangat koleksi. Ada yang moden, ada yang tradisional. Saya terfikir kalau moden sekarang ni masih trendy, boleh juga pakai macam ikut trend lah. Ikut trend. Tapi kalau yang klasik tu boleh pakai sampai bila-bila. Tu macam saya macam mana satu nak pilih-pilih ni. Saya rasa kan Irin mesti pilih yang moden. Tak, saya pilih satu moden, satu tradisional. Untunglah. Rina macam mana pula? Saya sebenarnya baju kurung dah ada, baju kurung moden lah. Tapi kan saya terfikir tahun ni macam nak pakai, nak ada lagi sepasang baju kurung Kedah. Teringin sangat. Orang Kedah Orang Kedah. Baiklah, bercakap tentang baju kurung, kita sebenarnya bersyukurlah kerana kita berkemampuan untuk membeli baju raya zaman tahun. Tapi bagi mereka yang kurang berkemampuan, mungkin ada usaha murni yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk membantu mereka. Dan dalam bingkisan Tangan Memberi ini, kita saksikan usaha yang dilakukan untuk memberi pakaian raya atau baju raya kepada anak-anak yatim ini. Apakah kita saksikannya? Silakan. Amal telah diadakan sepanjang bulan Ramadan ini, antaranya ialah Baju Raya Projek Anjuran Pertubuhan Projek Kasih. Projek ini merupakan baju raya terpakai yang akan didermakan oleh orang ramai kepada rumah-rumah anak yatim sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Lebih kurang 5,000 helaian baju yang telah didermakan untuk diagihkan kepada mereka. Masa sebelum ni memang bantuan tu, dari segi bantuan, maknanya makanan dan baju itu memang banyaklah. Mana kat sini kita cuma nak fokus pada yang tema lain. Mana kita fokus pada tema berhari raya lah, Syawal tu, sambutan Syawal tu. Mana sumbangan yang untuk Syawal ni sebenarnya dari segi pakaian tu mereka kurang lagi. Kita kumpulkan baju ni, lepas tu kemudian kita akan sort lah. Maknanya kita akan semak dulu kualiti dia, dari segi tetasan tu, kualiti dia cantik ke tak untuk bagi kepada rumah kebajikan nanti. Okey, kemudian dah kita semak tu kualiti tu, kita akan bagikan kepada kategori lah, mana kanak-kanak dewasa lah. Lepas tu kemudian kita akan bagi ikut kepada jumlah ahli rumah kebajikan yang kita akan bagi nanti. Dari segi yang sukarelawan ni, mana kita war-warkan dalam media sosial lah. Contohnya di Twitter, Facebook dan juga Instagram lah. Mana di situ kita buka kepada semua, siapa yang boleh hadir lah. Jadi kat sini kita cuba untuk bantu mereka. Mana kita mampu, kita boleh tolong, kita akan tolong. Saya rasa macam jarang orang buat baju raya. So this is our inisiatif lah untuk persediaan hari raya mereka. Kita rasa ada golongan yang masih memerlukan bantuan kita. Jadi sebab itulah kita terpanggil lah untuk buat macam ni. Walaupun terpakai tapi kualitinya masih kita jaga dengan baik. Jadi dengan harapan penerima baju tu akan gembira lah, insya-Allah. Ini merupakan tahun ketiga program amal ini dijalankan. Program ini juga mendapat kerjasama daripada Klub Grand Livina Malaysia untuk menghantar pakaian-pakaian kepada 10 buah rumah anak yatim. Hari Raya merupakan hari untuk bergembira kepada seluruh umat Islam. Salah satu cara untuk meraihkannya dengan memakai baju baharu. Namun ada insan yang kurang bernasib baik yang tidak mampu membeli pakaian baharu. Madrasah Ulumul Quran wal Ahadis Mukwa di Rantau Panjang Kelang telah ditubuhkan pada 23 Julai 2011. Rata-rata para pelajar yang dihantar ke sini terdiri daripada anak-anak yatim dan fakir miskin. Pengalaman yang pahit usah dikenangkan. Apabila mencari rezeki itu, selebihnya saya memberi kepada yang memerlukan. Itulah pada diri saya lah. Kalau kita tidak membantu mereka, siapa lagi nak membantu mereka? Saya amat terharu dan juga gembira apabila melihat kanak-kanak menerima sumbangan dan juga pemberian daripada seseorang kerana mereka tak ada seperti orang lain yang ada. Sekiranya ada yang memerlukan, memberitahu saya, insya-Allah saya akan bantu. Dari pandangan hati saya dapat merasakan anak-anak ni memang terharu. Saya sendiri pun memang terharu dan gembira. Ini merupakan jarang-jarang kita perolehi. Jadi berkah pada bulan Ramadan ini Allah SWT hadirkan bantuan-bantuan seperti ini. Memang kita sangat-sangat terharu dan gembira. Daripada sudut hati saya memang saya dapat lihat keceriaan mereka, kegembiraan mereka bila menerima hadiah seperti ini. Tanpa sumber kewangan yang kukuh, para pelajar di sini hidup serba kekurangan. Tetapi demi mencari ilmu yang berkekalan, mereka tidak pernah mengeluh. Dengan adanya projek seperti ini, mereka yang kurang mampu dapat sama-sama merasakan kemeriahan di hari raya nanti.
Diharapkan apa yang diberikan itu, apa yang dinamakan itu dapat memberikan sedikit keceriaan dan juga kegembiraan kepada anak-anak yatim. Dan saya kira ini antara salah satu usaha murni yang dijalankan bagi kita sama-sama merasai nikmat hari Lebaran itu sendiri. Betul tu. Dan dalam kita menghampiri hari Lebaran atau Hari Raya ini, kita pun ada satu topik pembincangan kita yang cukup menarik pada hari ini. Kita akan bincangkan mengenai fashion raya tradisional, dan kita akan tampilkan dua orang tetamu daripada butik Citra Aida dan juga butik Jedan. Kita akan bersama mereka sebentar saja lagi. Wanita hari ini. Fashion raya tradisional ataupun klasik itu yang akan kami kongsikan kepada anda penonton setia Wanita hari ini bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa. Elok saya perkenalkan, di sebelah saya ini kita bersama dengan Nurul Nurmaidah Zali ataupun dah cukup terkenal dengan panggilan Aida daripada butik Citra Aida, betul Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih kerana sudi datang ke Wanita hari ini. Dan kita juga bersama dengan Syahidan Hashim, pemilik butik Jedan. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima kasih jemput. Okey, sama. Baik, kita nak cerita pasal fashion raya tradisional ataupun klasik ini. Rata-rata saya kira dalam setiap koleksi baju kurung ataupun baju raya seorang wanita itu mesti ada sehelai baju kurung tradisional ataupun klasik. Bagi Aida sendiri, mengapa agaknya perlu setiap individu itu pun ataupun wanita itu sendiri mengadakan ataupun memiliki sehelai baju kurung tradisional ataupun klasik ini? Okey, bagi Aida sendiri sebenarnya bila melihat kepada baju-baju tradisional ni, sebenarnya depend pada individu tu juga. Tetapi bagi saya untuk Lebaran kebanyakannya mesti harus ada, wajib ada kerana bukan apa, sebab bila saya suka benda-benda yang praktikal. So saya membayangkan customer-customer kan, si pemakai ni bila di pagi raya kadang-kadang bila kita balik kampung, kita suka sesuatu yang macam simple, selesa kan, traditional. And then saya juga memikirkan bagi mereka yang punya anak, bila kita memakai sesuatu yang tradisional, yang simple, tidak begitu syarat, so akan memudahkan pergerakan mereka khususnya di pagi hari raya lah. Itu pandangan Aida. Ya, dan pandangan bagi Jedan sendiri, apa mungkin keistimewaan mungkin busana tradisional itu di mata Jedan? Dari segi pandangan saya, busana tradisional ni dia melambangkan ketimuran kita, budaya kita. Dan setiap terutama wanita lah, jika dia menggayakan busana tradisional ni, sebenarnya dia membawa budaya kita ke tengah, image identiti kita. Kita kena tengok busana tradisional ni, dia lebih kepada sopan seorang gadis wanita Melayu. Gadis Melayu seperti Aida. Baik, kita nak kongsikan rekaan daripada Citra Aida. Mungkin Aida nak kongsikan. Kalau model sedang gayakan ini adalah baju kurung pahang, di mana di sini Aida memang tidak ada apa-apa orang kata perincian yang begitu syarat, kerana Aida lebih fokus kepada bahagian leher. Kita ada cikap musang di situ, kerana bagi Aida sebenarnya bila melihat selalunya macam tak kira lah anak gadis ke mak gadis ke bila pakai nampak ayu je, betul lah macam yang Jedan sebutkan sebentar tadi, memang kita menyelahkan lagi keaslian adat budaya ketimuran kita lah. Lepas and then penggunaan material, memang Aida suka menggunakan material yang menampakkan ciri klasik itu sendiri. Macam ni sendiri cotton, and then bawah tu kita flowkan lagi dengan sedikit satin silk. Nak bagi keseimbangan lah pada gaya di pagi raya. Cantik sangat. Terima kasih. Dan mungkin bagi rekaan daripada butik Jedan bagaimana? Saya sebenarnya kalau ikut dari segi model saya pakai itu, top itu berasal daripada kurung Kedah. Saya suka. Tapi saya modelkan dia sedikit supaya dia nampak macam bentuk blouse. Penggunaan kain dia saya ambil daripada songket gabungan. Kalau kita ambil sepasang, songket kebiasaannya tak semua orang nak pakai sangat. Jadi kombinasi macam ni saya anggap lebih praktikal dan dia lebih menarik pada wanita sekarang lah saya lihat. Dan perincian itu saya Jedan memang terkenal dengan detail beading ni lah. Itu boleh dikatalah. Kalau tempah di baju di butik Jedan, kalau tak ada beading ni bukan butik Jedan lah. Orang datang sini, normally kalau customer datang, saya datang sebab because saya nak detail dia cakap dia tu. So memang saya
memang kena ada. Mesti ada. Mesti ada. Kadang-kadang kita lihat fashion tradisional ataupun klasik ini lebih kepada baju kurung Pahang, cekak musang dan sebagainya. Di butik Citra Aida sendiri, apa yang sebenarnya ditawarkan bagi memberi variasi pilihan kepada pelanggan-pelanggan? Memang bila kita kata tradisional, memanglah selalu kita membayangkan baju kurung Kedah, baju kurung Pesak Gantung, baju kurung Pahang dan sebagainya. Tetapi macam Jedah yang cakap, saya rasa memang kita orang ni macam ada keserasian aku. Mesti ada. Yes, bukan sebab macam Aida sendiri macam mengeluarkan juga baju kurung Kedah, tapi kita ada sentuhan sedikit moden. Kita modernkan sikit dari segi potongan kain. And then di bahagian bajunya pula kita ada buatlah macam saya lebih suka menggunakan fabric itu sendiri. Kita kreatif menggunakan fabric itu sendiri. Kita gunakan di belakang kainnya, kita ada buat pleated sikit dan sebagainya. Begitulah. Dan ada juga saya mengeluarkan koleksi yang mana potongan seperti kebaya. Kadang-kadang adalah macam fulfilling Saloma kan. Tapi masih lagi mengekalkan ciri keaslian lah. Tidak terlalu orang kata sarat, tidak terlalu, bukanlah kita kata asli dan tradisional ini tak boleh ada detailing ke apa semua kan. Tetapi saya lebih suka benda tu nampak soft and sweet je. Manis je bila pakai ya. Tapi apabila melihat koleksi-koleksi ini, mungkin berapa banyak mungkin jenis busana yang ditawarkan di butik? Di butik Citra Aida kita memang menawarkan pelbagai jenis baju kurung, baju tradisional. Saya juga ada mengeluarkan daripada material songket, dan saya juga tidak lupa untuk mengeluarkan seperti jubah dress, tetapi kita masih lagi ada ciri-ciri tradisional itulah. Bila kita menyentuh tentang tradisional dan juga klasik ini, kita membayangkan materialnya harus seperti kain cotton, harus seperti kain songket. Tetapi bagaimana kita nak melihat dalam era hari ini, fashion itu biarpun kita menggunakan pelbagai jenis material, tetapi dari segi potongan, dari segi gayanya masih lagi klasik. Ya, sebenarnya potongan bentuk klasik ni tidak hanya tertumpu pada material saja. Dia sebenarnya dari segi bukan, maksud saya songket tak semestinya nampak klasik. Kalau kita buat moden, dia akan jadi moden. Contohnya kalau songket, kalau kita buat dalam bentuk jaket atau blouse, dia akan nampak moden tapi masih lagi menggunakan fabric yang klasik. Potongan klasik ni sebenarnya dari segi, kalau ikutkan potongan klasik, dia lebih kepada flow dia sendiri dan nampak klasik dia. Dia tidak terlalu mengikut susuk tubuh badan. Kalau kita melihat sebab contoh chiffon, fabric modern. Tapi kalau kita buat baju kurung pesak yang labuh melebasi lutut, pesak dia agak besar sedikit, kita kecilkan di bahagian kekek sedikit, dia akan nampak lebih klasik juga. Dia sama semacam kita pakai songket zaman dulu yang nampak sebegitu. Cakap tentang songket, mungkin ada segelintir yang mungkin risau ataupun takut nak menggayakan songket, terutamanya di hari raya, kerana mungkin agak terasa over sikit. Keterlaluan. Orang pula songket dengan pengantin majlis pernikahan kan. Bagaimana kita nak lari kan? Dia sebenarnya persepsi kita yang meletakkan songket itu hanya untuk dipakai oleh pengantin saja sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak begitu. Songket ialah keagungan kita sebenarnya. Seperti yang dipakai oleh model ni. Keagungan kita. Kalau dulu songket yang dinampakkan untuk pengantin tu songket bunga penuh. Dia sarat dengan bunga, sarat dengan benang. Tapi kita telah memodernkan fabric tersebut. Kita tidak lagi memakai kita pakai cotton, kita tenun cotton. Seperti yang digayakan seperti yang digayakan. Jadi kalau fabric, kalau songket untuk perkahwinan, dia penuh dan dipenuh dengan sarat dengan aksesori, sulamannya. Tapi kalau untuk kita pakai di hari biasa ni, kita kena detail, kena simple sedikitlah. Okey, maksudnya bila menggunakan fabric seperti ini, adakah ia lebih mungkin sejuk sikit? Fabric untuk cotton ni dia akan lebih sejuk. Dia akan lebih sejuk. Kalau songket dulu, songket kalau kita nak pakai, kita kena pandai memilih lining untuk songket. Itu yang penting. Lining untuk songket tu kena betul. Kalau kita salah menggunakan lining untuk songket, dia akan nampak bulky, badan kita tambah besar, dan fabric
tu tak boleh flow dalam bentuk badan kita. Okey. Saya memang tertarik daripada tadi saya cakap nak ada sehelai baju kurung Kedah. Ini macam mana saja dipakai model? Baju kurung Kedah ini saya memang antara trademark di Citra Ida. Walaupun saya keluarkan baju mana-mana pun, baju kurung Kedah dengan pesak gantung antara yang mendapat permintaan yang sangat tinggi yang memang mewajibkan saya untuk keluar pada tiap-tiap tahun. Macam baju kurung Kedah ini, saya seperti yang saya katakan sebelum ni, saya lebih suka main dengan material. Tidak mengenakan apa-apa detailing, tetapi saya main dengan material. Okey, gunakan bahagian belakang kain untuk dijadikan sedikit pleated di situ, dan juga potongan kain ikat yang memberi sedikit nafas moden lah. Walaupun kita nak tradisional tapi kita nak juga nampak macam muda-muda sikit kan. So nampak di situ klasik moden lah. Okey. Dan bercakap tentang aksesori pula seperti apa yang Aida katakan tadi, tidak banyak detailing diletakkan, tapi aksesori pula bagaimana? Bagaimana ia memainkan peranan? Bagi aksesori pula, bagi apa secara personalnya bagi Aida, sebab itulah Aida suka baju yang kosong kerana aksesoris ini depends on individu. Sama ada kalau mereka rasa selesa untuk mengenakan aksesoris, so just boleh letaklah. And then kalau rasa tidak, boleh terus dengan baju je. Kadang-kadang ada yang bertudung kan, itu terpulang kepada individu. Bagi Zidan sendiri, sejauh mana kita nak melihat bahawa baju kurung tradisional ataupun klasik ini sememangnya gaya yang tidak pernah ditelan zaman, tak pernah luput dari ingatan? Bagi pendapat saya lah, pakaian tradisional kita ni ialah kebanggaan kita. Jika kita, terutama pada hari raya, hari raya ni hari yang sangat orang macam semua orang macam celebrate parti yang paling besar dalam Malaysia ni sebenarnya. Kalau bagi pendapat saya, jika pagi raya kita menggunakan pakaian tradisional kita, kurung pesak ke, kurung Kedah ke, this is how yang kita cari dalam hidup kita untuk pagi raya sebenarnya. Suasana kampung tu akan terasa. Sebenarnya. Sebut tentang kampung tu akan terasa. Saya rasa baju ni pun boleh memberi mood rasa kampung. Kita kena mood pagi raya tu akan ada lebih sebenarnya. Mungkin boleh kongsikan dari segi perinciannya. Perinciannya, contoh macam saya punya baju yang kita tengok ada pink tu. Saya guna shantung. Shantung ni agak moden sedikit fabric dia. Tapi saya masih lagi buat baju kurung pesak tradisional kita. Bawah dia saya memang suka songket daripada dulu. Since 23 tahun sampai sekarang wajib ada songket di butik saya untuk setiap kali hari raya. Itu memang customer saya memang dah mencari benda tu. Dia akan datang cari benda tu untuk dan semua di bahagian atas tu saya akan menukar dari segi fabric, sulaman, detail, potongan. Macam itulah. Menarik sangat. Dan mungkin bagi rekaan daripada Puteri Aida sendiri, bagaimana pula? Songket cantik sangat. Ini baju kurung Pahang daripada songket lah, material songket. Macam yang Zidan sebut sebelum ini, kalau kita menggunakan songket, saya sendiri menyedari bahawa saya ni adalah orang yang sangat baru dalam line fashion ni kan. Saya bertanya kepada mereka yang lebih senior seperti Datuk Razwan, kepada Arma, bagaimana kalau kita nak menggaya, sebab saya suka songket tapi saya tak nak saya shop sendiri jual benda yang orang tak pakai di pagi raya. Tapi daripada nasihat mereka sendiri, kita boleh kekalkan identiti kita, ketimuran kita kan. Tetapi kita kena pandailah macam Zidan sebutkan tadi, kita menggunakan lining yang selesa, tetapi kita masih lagi boleh menggayakan songket di pagi raya. Dan saya rasa benda ini sangat menggambarkan betapa tradisionalnya, betapa meriahnya hari raya kita dengan kita memakai mengekalkan identiti kita, adat ketimuran. Bila sebut tentang nak mengekalkan identiti dan juga adat ketimuran ini, ada ketikanya kalau seperti kita yang sudah meningkat dewasa ini, mungkin nak masih mengekalkan gaya tradisional dan klasik itu. Tetapi bagi golongan anak muda remaja, mungkin kita nak mendidik mereka supaya bangga dengan apa yang ada, yang diturunkan oleh nenek moyang ini. Tetapi bagaimana kita nak jadikan dia satu variasi yang sedikit moden, masih lagi ada ciri-ciri ketimuran ataupun tradisional itu sendiri. Untuk mengekalkan supaya pakaian tradisional ini tak ditelan untuk budak-budak muda sekarang kita ni lah. Sebab bagi saya tengok budak muda kita sekarang ni, anak-anak muda lah. Bila nak kena pakai tradisional ni, diorang macam nak melarikan diri. Kita tengok tak sesuai dengan mereka. Sebenarnya budaya mendidik ni kena ada daripada sekarang. Satu hari nanti saya rasa pakaian tradisional ni tidak akan boleh dikenalkan dan diingati untuk orang yang anak-anak muda kita. Kita pandang balik dari segi Indonesia, kenapa pakaian batik
batik mereka tu, mereka masih jadi kebanggaan diri mereka. Sampai mereka mendidik untuk pakaian kebaya Indonesia, tetap dia akan pakai di hari apa pun. Kita tengok event macam mana pun. Tapi kalau macam kita ni bila tengok nak moden, saya akui sendiri benda tu berlaku depan mata saya bila klien datang anak-anak, saya tengok dan saya berfikir satu hari nanti dia akan hilang macam tu saja. Dan kita bila hari-hari macam ni lah sebenarnya kita kena menggayakan. Artis kena main peranan, TV program kena main peranan, pakai benda-benda macam ni untuk first day raya ni supaya menarik minat mereka. Itu cara terbaik untuk menarik minat mereka. Mungkin Jayden nak kongsikan baju yang digayakan oleh model kita. Okey, baju saya ni baju kurung Pesak Pahang sebenarnya. Tapi saya kecilkan di bahagian pesak supaya setengah orang dia kata dia takut nampak kembang sangat, nampak besar sangat. Tapi kalau ikutkan dia memang Pesak Pahang ni dia akan besar sedikit. Perincian dia saya tukarkan detail di ujung sangat macam Aida kasi cakap tadi. Saya tukarkan sikit. Saya setengah orang tak nak guna aksesori. Pagi raya ni susah nak cari aksesori. Balik kampung aksesori tinggal kat rumah. Jadi saya tak nak basuh pinggan kan. Macam tapi cantik sebenarnya aksesori doko semua ni cantik. Jadi saya letak perincian dalam bentuk seperti doko. Cantik. Baju ni berada di butik saya sekarang dan dia jadi trend sekarang. Dia sangat diminati. Dia ada baju kurung Kedah, baju kebaya sebab macam ni, baju kurung Pahang sebab 3. Tapi motif yang berlainan. Kalau pakai baju kurung ni Irin, tak payah risau nak pakai doko. Dah siap ada. Semua dah ada. Senang nak balik kampung. Betul. Baiklah, daripada butik Citra Aida sendiri, kita lihat ni yang gaya-gaya ala Saloma tu. Ala Saloma sikit. Boleh model angkat sikit tangan. Kalau di sini saya sebenarnya juga suka kepada sesuatu potongan yang seperti seakan kebaya. Jadi saya orang kata menyuntik sedikit elemen kebaya di situ, tetapi dari di tangannya kita ada buat sedikit pleated lah. Macam sekarang ni pun trend juga tengah di bahagian tangan kan. So tidak ada syarat dia bahagian hadapan, tetapi kita lebih fokus pada tangan. Sebab saya sendiri mula-mula saya design baju ni, saya memang takut nak pakai. Saya rasa macam ya Allah, boleh ke aku pakai baju ni kan. Tetapi bila dah siap, dah kita kenakan atas badan, memang sangat-sangat saya rasa macam tak naklah perasan tapi rasa macam sweet je. Orang cantik pakai sweet cantik. Baiklah. Baik, nak kongsikan dari segi material ataupun fabric dia Aida. Untuk dari segi material dan juga fabric sekali macam Jayden katakanlah, untuk kita nampakkan sesuatu hasil design kita tu tradisional dan klasik. Memang saya suka sangat mengenakan fabric yang tidak bukan moden lah, seperti chiffon. Saya menggunakan fabric cotton di sini dan juga potongan kain yang sedikit ikat memberi nafas barulah. Okey, baiklah. Dan di hujung-hujung perbincangan kita ni mungkin Jayden ingin beri ucapan raya kepada mereka yang sedang menonton. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya pada seluruh warga TV3. Terima kasih menjemput saya. Terima kasih. Kepada seluruh keluarga saya yang mana berada, kenalan saya dan seluruh kepada yang sangat-sangat saya sayangi, pelanggan-pelanggan setia saya yang sentiasa membantu, support saya hingga sampai ke tahap ni. Selamat Hari Raya. Saya pula touching kat sini. Tanpa mereka saya takkan berada di sini lagi. Betul. Baiklah, terima kasih dan semoga baju jaya terus dalam industri fashion ini. Sedikit daripada Aida. Okey, daripada Aida, Aida ucapkan selamat Hari Raya, selamat berpuasa dan juga menyambut Lebaran tak lama lagi kepada semua yang menonton wanita hari ini. Dan saya juga sebenarnya baru dalam industri fashion ni. Jadi bagi mereka yang mungkin tak ada lagi baju raya kan, silalah datang ke butik Citra Aida di The Strand, dan kita ada juga di Mood Republic sekarang ni akan bagi harga pengenalan. Dan sedikit arena kepada khususnya kepada anak-anak muda di luar sana, jangan takut untuk kita gayakan busana tradisional kerana sebenarnya ini yang menggambarkan kita punya keaslian adat budaya ketimuran kita, insya-Allah. Sangat setuju dengan pandangan Aida. Terima kasih juga kepada Jayden sudi bersama kami berkongsi antara variasi pilihan yang cukup menarik yang mungkin boleh digayakan oleh anda di pagi Lebaran nanti. Ya, dan wanita hari ini berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Sama. Di hari mulia ini, ku susun 10 jari. Wanita hari ini.
Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Sekarang kita berada dalam segmen tajaan. Hari ini nak bercakap tentang Aura White. Ya, dan bersama kita ialah Azwan Ismail selaku jurucakap Aura White. Terima kasih kerana bersama kami. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada seluruh penonton rancangan Wanita Hari Ini. Selamat pagi dan selamat menjalani ibadah puasa, dan tak lama lagi kita nak menyambut Syawal yang bakal tiba ya. Pasti semuanya di rumah sana, saya percaya, sibuk orang kata mengadakan persiapan untuk menyambut hari raya. Saat-saat akhir kata orang. Ya, saat-saat akhir, tetapi belum terlambat lagi untuk tampil cantik dan jelita di hari raya bersama Aura White. Okey, pada hari ini saya nak membincangkan tentang 3 produk daripada Aura White yang mendapat sambutan yang hangat di luar sana ya, kepada kakak-kakak, makcik-makcik dan juga anak-anak para remaja. Hari ini mesti duduk depan TV tengok Wanita Hari Ini bersama Aura White ya. Kerana kita ada Aura White Bubbly Collagen, Aura White Bubbly Doll Foundation dan juga Aura White Berry Collagen. Baiklah. Kepada para remaja di luar sana ya, mintalah mak tu tolong belikan Aura White Bubbly Collagen. Kerana apa? Aura White Bubbly Collagen ini merupakan makanan tambahan ya, kolagen khusus untuk para remaja di luar sana. Ianya dapat membantu untuk mencantikkan kulit. Jadi para remaja berhari raya dengan kulit yang cantik, wajah yang berseri-seri dan juga membantu membekalkan tenaga. Di hari raya kita tak naklah lesu. Kadang-kadang pagi ni kita memang cergas, tetapi bila petang dah menghampiri malam, rasa lesu dah ya, kenyang makan lah apa semua kan. Jadi amat digalakkan ataupun disarankan untuk mengambil Aura White Bubbly Collagen. Harganya tak mahal ya, hanya RM80 di Semenanjung Malaysia dan RM90 di Sabah dan Sarawak. Cara pengambilannya mudah sahaja. Hanya perlu kemam 1 skop pada waktu pagi dan juga 1 skop pada waktu malam. Di samping itu, ianya juga dapat membantu untuk meningkatkan lagi minda para remaja. Jadi amat baik sekali untuk para remaja yang masih lagi belajar. Seperti mana kita lihat di VT sekarang ini. Adik ni ya mengalami masalah kulit, kadang-kadang stres ya, masalah hormon ke kan, orang perempuan kan. Jadi nak cantik ya, nak cergas, nak minda tu lebih ingat apa yang belajar, nak lebih fokus. Jadi beliau mengamalkan Aura White Bubbly Collagen ini ya, kerana ianya mengandungi khasiat daripada buah-buahan dan berperisa strawberry madu yang amat lazat. Okey, satu lagi yang sekarang kita lihat sekarang iaitu Aura White Collagen ya, berry collagen, berperisa berry collagen ya, masa-masa manis memang lazat. Cara pengambilannya amat mudah, hanya masukkan 2 skop sahaja serbuk collagen ke dalam shaker yang disediakan. Ya, shaker itu diberi percuma. Goncang dan terus minum. Diamalkan di waktu pagi sebelum sarapan dan juga di waktu malam sebelum tidur. Harganya hanya RM150 saja di Semenanjung Malaysia dan RM160 di Sabah dan Sarawak. Berapa lama agaknya penggunaan tu dapat kita lihat hasil dia? Penggunaan tu bergantung kepada individu ya. Tetapi dalam masa yang singkat, insya-Allah hasilnya akan dapat dilihat. Dan sekarang kita dapat saksikan iaitu Aura White Bubbly Collagen dan juga Aura White Bubbly Doll Foundation. Foundation ini hanya orang kata titik-titik je di muka dan ratakan ya, nampak kulit tu berseri sangat dan amat sesuai lah ya kepada mereka yang nak menyambut hari raya ni ya, wajah yang berseri-seri. Dan ianya yang paling istimewa mengandungi SPF 35 di mana ianya boleh melindungi kulit daripada pancaran cahaya matahari yang terik yang dapat merosakkan lagi kulit kita. Jadi amatlah disarankan para remaja untuk menggunakan Aura White Bubbly Doll Foundation ini. Dan mungkin bagi produk-produk ini, collagen ini, apa bezanya dengan berry collagen? Okey, bezanya produk ini adalah untuk para remaja, tetapi berry collagen boleh diamalkan oleh sesiapa sahaja. Disarankan kepada mereka yang berusia 16 hingga ke atas lah ya. Hingga ke 60 tahun ke atas pun boleh menggunakan. Tak kiralah sama ada lelaki ataupun wanita ataupun yang tengah-tengah, boleh je kalau nak gunakan. Untuk mendapatkan kulit yang lebih lembap ya, kulit yang orang kata membantu dalam mengatasi masalah-masalah kulit seperti masalah kulit yang berjerawat ya, masalah kulit kering, masalah kulit tidak sekata dan juga masalah kulit yang mempunyai pigmen. Jadi ini dapat membantu. Tapi berry dan juga bubbly collagen ini bolehkah diambil secara serentak ataupun salah satu saja produknya? Okey. Bubbly Collagen ini kita fokuskan kepada para remaja. Okey, tetapi Berry Collagen pula kita sarankan kepada mereka yang berusia 16 hingga
ke atas lah ya. Jadi kalau remaja dah mengambil bubbly, tak perlulah nak ambil berry. Tetapi kalau dah rasa yang sedap yang best orang kata kan. Jadi kalau nak ambil pun lantaklah boleh ambil kerana ianya merupakan makanan tambahan yang tidak membahayakan kesihatan. Kepada pengguna-pengguna ataupun penonton di luar sana yang ingin mendapatkan produk kami, silalah dapatkan daripada pengedar-pengedar kami yang sah sahaja. Dan juga boleh menghubungi HQ kami di Bandar Mahkota Ceras ataupun hubungi 0142388884 ya. Selamat menyambut Hari Raya daripada Aura White. Tapi kita nak tahu juga bagi mereka ataupun remaja yang dah pun mencuba produk ini, bagaimana agaknya respon mereka? Respon yang kami terima setakat ini, testimoni memang bagus. Para remaja memang kita orang kata di tempat kita tu memang penuh dengan produk-produk ini, memang tak cukup tangan lah. Kita nak melayan panggilan dan juga permintaan di luar sana. Jadi dapatkan segera. Ingat cerah, ingat Aura White. Aura anda pasti terserlah. Pasti terserlah kata Cik Azwan. Itu kan. Terima Selamat Raya juga. Okey. Bersama kami. Baiklah, dan kita akan berehat seketika. Kembali lagi sebelah sini kita bersama dengan Ezzat Lazim. Terima kasih. Wanita hari ini. Seperti yang kita janjikan, kita bawakan kembali. Kita bersama dengan Ezzat Lazim sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Puasa-puasa kena nyanyi. Itulah rasa macam terharu juga. Suara tu masih lagi maintain. Ezzat, tadi kita dah dengar lagu Hati Mati. Mungkin kita nak kongsikanlah sikit dari segi di sebalik kisah Hati Mati. Hati Mati. Okey, lagu tu kalau diikutkan sekarang ni lagu tu dah menjadi OST untuk sebuah drama di TV3. Itu Selawat Zahira, itu drama Wadi. Dan ni diikutkan cerita Hati Mati ialah lagu tu merupakan lagu yang saya rasa paling terkesan lah untuk saya dalam sepanjang pembuatan saya sebagai seorang artis solo. Saya lihat di mana lagu tu bila saya keluar secara solo selepas mana lagu ni yang mana yang saya tengok dapat membuat satu comeback yang baik untuk kejayaan saya dan juga penerimaan peminat terhadap lagu-lagu saya. Dan lagu ni alhamdulillah semakin mendapat tempat dan saya rasa lagu ni banyak juga membuat kenangan terindah lah untuk tahun-tahun ni. Untuk saya sebenarnya. Banyak cerita sebalik lagu tu sebenarnya. Siapa mungkin komposer? Lagu tu saya cakap daripada DJ Fas dan Adib Naha. Dan lagu ni mengisahkan tentang kisah kemanusiaan sebenarnya. Tentang kisah bagaimana kalau kita sebagai seorang insan, kalau kita hati kita kosong, tak ada pengisian, jadi hati kita akan mati. Jadi ini merupakan lagu yang pertama kalinya saya tampilkan konsep yang sedemikian. Manakala sebelum ni kalau tahu saya dengan konsep-konsep lagu-lagu cinta. Tapi kali ini lebih ke arah kemanusiaan dan juga kecintaan kepada Tuhan. Ketuhanan ya. Ketuhanan je lebih. Baik Ezzat, itu tentang cerita lagu Hati Mati. Ini kita nak kembalikan mood raya. Mood raya. Itulah. Tadi kita dah cerita pasal baju raya untuk wanita, baju kurung tradisional dan juga klasik. Bagi Ezzat sendiri, persiapan untuk baju-baju raya macam mana? Maklumlah artis. Okey, tahun ni alhamdulillah lah ada rezeki sikit lah. Kami, saya, isteri saya dan anak saya, kami buat satu baju sedondon. Raya sedondon lah tahun ni. Color dia color kuning. Color kuning apa saya tak tahu, ada kuning disebut kuning apa saya tak pandai. Nak cakap, yelah sedondon. Manakala isteri saya pun dah berbadan dua, jadi baju tu kena kita tempah lah. Dan sambil juga kita juga ada buat perniagaan macam meniaga baju juga kan dia. Contoh macam baju saya pakai ni. Baju ni hasil daripada isteri saya lah. Design daripada dia lah. Kita berniaga, ni baju berniaga, ni bukan baju raya saya lah. Tapi alhamdulillah hasil jualannya dah habis sebenarnya. Dalam bulan puasa ni kita buat alhamdulillah dah habis, dah sold out. Nak tunggu buat yang lain pula insya-Allah depan ni. Rezeki lebih baru insya-Allah. Mungkin agaknya persiapan raya sekarang ni bagaimana? Dah settle semua ke macam mana? Kami masih lagi nak mencari waktu yang sesuai nak balik raya. Tengah fikir nak balik bila sebenarnya. Tapi yang pastinya sebelum raya lah kan. Kita tengah rancang masa bila yang sesuai. Tapi saya rasa insya-Allah lah kalau boleh satu hari sebelum raya lah. Kalau nak ikutkan jalan tu sesak, memang kita jalan tu kan sesak lah. Jadi kita nak balik-balik jugalah. Tapi yang senangnya sebab Ezzat dan juga isteri orang Kedah. Orang Kedah, senang. Cuma seorang Lostak, seorang Kulim. Tapi tahun ni Kulim ke Lostak? Lostak tu. Tapi tak Lostak tu. Sudah terlepas Kulim. Sebenarnya tak ada masalah bila kami ni sama satu negeri. Bila satu hari kita boleh beraya satu tempat. Senang. Kalau pagi boleh ada kat Lostak, saya petang boleh ada kat Kulim pula. Itulah. Okey, baiklah. Dan mungkin masa bulan puasa ni agaknya aktiviti
bagaimana? Boleh kalau ikutkan saya katakan bulan puasa tahun ni aktiviti saya alhamdulillah lah banyak juga sebenarnya. Selain daripada saya menggunakan persembahan di bazar-bazar yang bazar-bazar Ramadan dan juga di shopping-shopping komplek yang menganjurkan bazar. Saya juga ada buat satu telemovie berlakon dalam tak berlakon kan. Tiba-tiba bulan puasa ni datang satu orang tak apa rezeki pada saya. Macam cakap tadi mungkin sekian anak saya kan. Jadi alhamdulillah lah puasa tahun ni puasa yang banyak juga banyak pengisian rezeki daripada Tuhan. Alhamdulillah sebenarnya. Itu kita cerita persiapan dah, cerita pasal aktiviti sudah. Ni kan kalau raya bila sebut tentang juadah, orang utara ni mesti wajib ada apa di pagi raya? Dia kalau ketupat daun palas. Ketupat palas sebutan daun palas kan. Ketupat daun palas. Lepas tu tak tahulah kalau orang utara ni macam-macam lah. Kalau sekarang kalau macam family saya pun suka buat laksa kan. Ya Allah, sedap sangat tu, kena pergi ya Mak Izzat. Itulah datang. Mainlah rumah. InsyaAllah. Lepas tu kena ikutkan kami pun nak cakap Kedah. Nak ambil masa mungkin dalam insyaAllah dalam 5 hari kot. Di Kedah? Di Kedah. Sebab lepas tu ada undangan di sini kan. Dan lepas tu InsyaAllah lah kalau ada masa tu lah nak buat rumah terbuka rancangannya. Tapi itulah nak buat rencana tu nak buat kat KL lah. Kalau buat kat Kedah mungkin ramai yang tak mai. Tengok nanti ramai lah orang Kedah mai Zat. Orang Kedah boleh mai lah. Orang kat sini member sini. Tak apa kita buat dua-dua lah sekali. Bagus. Okey, tapi raya tu mesti tak lengkap kalau tak ada kuih-muih kan. Jadi apa mungkin kuih yang paling favourite? Habis semua kita tanya Zat ni. Tahu saya kalau ikut saya ialah kalau mak saya suka buat kuih makmur. Biskut makmur. Tu macam-macam. Nak ingat macam-macam. Dulu mak saya suka buat kuih biskut dam, dia bentuk macam dam tu kan. Tapi itulah dah lama dia tak buat kan. Apa lagi Tapi itulah kita pun ikutkan masa. Tapi tak banyak yang buat sendiri dah sekarang, banyak beli. Isteri pun dah tak buat kuih raya. Maklumlah sibuk dengan ni. Dia tak larat. Kurang sihat isteri saya. Jadi dia itulah dia beli je kuih raya. Baiklah, kami nak ucapkan terima kasih kepada Izzat bersama kami di Wanita hari ini. Kita dah sampai mood raya. Kita pun nak dengar lagu raya daripada Izzat. Lagu apa tu Izzat? Lagu Kupon Restu Ayah Bonda. Alamak, sedih lah pula. Tak apa, kita cuba ceriakan sikit. Baik, silakan Izzat. Terima kasih. Ya, dan kita pun telah sampai ke penghujung rancangan. Wanita hari ini akan kembali lagi esok dengan satu lagi topik perbincangan yang itu budaya ziarah kian dilupakan. Itulah, ini selalunya kan kalau kita lihat zaman dulu, zaman kita kecil-kecil lagi, Irin lagi kecil lah kan. Sebab apa? Bila raya je mesti wajib. Hari ni rumah Mak Long, esok rumah Mak Ngah, lepas tu rumah Mak Teh, Mak Usu dan sebagainya. Tapi sekarang ini rumah mana-mana pun saya macam susah sangat nak pergi. Sebab apa tu? Sebab bukan apa, cerita kadang-kadang kan orang memberi alasan, bukan saya bagi alasan, tapi orang memberi alasan, oi kat TV cerita best-best, lebih duduk rumah tunggu je Mak Long datang, tunggu Mak Ngah datang, Mak Teh datang. Tapi ada juga yang mungkin menunggu, tunggulah Mak Long, Mak Teh buat open house, rumah tu buka, barulah kita pergi. Sekarang ni pula trend open house, semua orang tunggu open house. Itulah dia. Itu yang kita akan bincangkan esok mengenai budaya ziarah kian dilupakan. Dan jika anda ada sebarang komen ataupun cadangan, anda boleh layari Facebook Wanita Hari Ini ataupun Instagram WHI TV3. Kami tinggalkan anda dengan persembahan Kupon Restu Ayah Bonda. Ayah Bonda daripada Izzat Lazim. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Duhai Bonda, duhai Ayahanda, dengarlah rayuan Ananda yang jauh di mata. Tanpa ku sadari air mataku mengalir, terdengar ayat seruan tabir. Betapa daku gembira jika di samping keluarga di pagi mulia hari raya kan ku sujud di kakimu bila kita bertemu, kan ku cium tanganmu, ku pohon restumu. Oh maafkan daku kesalahan diriku.
bahagia. Ku pohon restu darimu, oh ayah dan ibu, agar tercapai citaku membela nasibmu. Kan ku sujud di kakimu,